Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada rakan-rakan pelajar sekalian. Sekali lagi, saya harap kawan-kawan semua sihat dan terus bersemangat untuk berkelas bersama dengan saya. Setelah kita baru ada 25 orang out of 34, so very di atas lebih kurang 9 orang mana pilih. Yang lelaki, mana lagi? Ini jalan. Okay. So, hari ini, okay guys, focus to me. Hari ini kita akan belajar untuk membuat simulink ataupun simulation mengenai quarter vehicle traction model. Sebelum saya lompat kepada apa yang saya nak ajar hari ini dan apa yang kawan-kawan akan buat di dalam simulink MATLAB masing-masing, izinkan saya untuk buat refreshment ataupun sedikit ulang kaji mengenai apa yang kita belajar last week. Okay, last week, kalau tuan-tuan semua ingat, kita telah masuk kepada chapter yang baru, iaitu chapter yang keempat, namanya adalah Vehicle Longitudinal Model. Dan dalam nota yang saya berikan, sebenarnya hanya terdapat schematic diagram, di mana schematic diagram itu mathematical equationnya saya studikan, saya belajarkan, saya ungkapkan kepada tuan-tuan di dalam kelas kita hari ini, dengan harapan tuan-tuan semua faham, boleh mengambil perhatian daripada saya dan memberi kerjasama yang baik kepada saya. Untuk itu, last week kita masuk kepada chapter 1, chapter yang keempat, di mana chapter keempat itu mengisahkan longitudinal vehicle model. Kalau kita refresh balik daripada chapter yang pertama kita belajar, which is introduction of the vehicle model simulations. Kemudian chapter 2 kita belajar kepada vertical dynamics, di mana kita tahu bahawa dalam vertical dynamics kita hanya simulasikan keadaan sebuah kenderaan kalau ada effect of the vehicle ke atas z direction, meaning that kalau ada effect road profile yang tidak rata, body akan vibration, so kita boleh simulasikan the vibrations of the body. Di mana kita belajar quarter vehicle, kita belajar half car dan kita belajar full car. Kemudian, tuan-tuan semua dah belajar bersama dengan Dr. Amri, iaitu lateral vehicle dynamics, di mana tuan-tuan semua berjaya untuk simulasikan the vehicle simulation kalau ada input daripada steering system. Nah, kemudian last week kita masuk kepada longitudinal vehicle model, di mana longitudinal vehicle model itu adalah tujuannya untuk simulatekan sebuah kenderaan kalaulah ada efek daripada pemandu, iaitu daripada throttle dan brake pedal. Nah, kalau kita tengok juga dalam minggu lepas, kita belajar mengenai quarter vehicle traction model, di mana dalam quarter vehicle traction model asasnya adalah daripada sebuah kenderaan yang sedang bergerak pada arah longitudinal direction, which is X direction. Kemudian kenderaan tersebut terbahagi kepada mempunyai 4 tayar, di mana seminimum mungkin untuk simulatekan kenderaan kalau dia bergerak pada arah X, itu memadailah dengan kita fokuskan hanya pada quarter vehicle saja. Di mana dalam quarter vehicle ini, kalaulah saya pandangkan daripada arah sisi, saya dapati there is a quarter of the body of the vehicles, kemudian suspended by satu suspension system. Sebenarnya suspension system saya dinotekan satu bar macam ni, which is equal to strain and damper. Tetapi since di dalam arah longitudinal direction, effect of spring and damper ini kita neglect kan, maka saya dinotekan sebagai satu rigid body bar. Kemudian akan ada satu wheel di bawah satu quarter body of the vehicle. Imagine that bahawa kenderaan ini sedang bergerak pada halaman V di arah X, maka kelajuan sebuah kenderaan ini adalah didasarkan oleh wujudnya omega ataupun angular velocity of the wheel, di mana angular velocity of the wheel itu adalah disebabkan oleh adanya throttle torque, which is saya denote sebagai D, di mana throttle torque itu adalah hasil daripada rotational input daripada enjin. Kemudian kalau tuan-tuan semua perasan, dekat satu tayar akan ada disc, dekat disc ni akan ada satu brake caliper, di mana brake caliper ini akan memberikan efek yang negatif to the
drive torque, which is kita panggil sebagai TB, throttle torque ataupun brake torque. Kemudian di antara permukaan tayar dan permukaan jalan akan wujud friction ketika sesuatu tayar itu bergerak. Maka kita boleh katakan bahawa there is a friction here, we call it as Fx, ataupun kita panggil sebagai longitudinal force, ataupun kita boleh panggil sebagai frictional force between the tire and the road profile. Okay? Kemudian body of the vehicle ni terdapat mass, saya denote sebagai MB. Dan MB ni kalau saya multiply by G, hasilnya akan jadi weight. Maknanya dekat bawah ini akan ada Fz ataupun normal force. Kenapa ada normal force? Sebab di dalam hukum Newton dia kata apa? Ada action, ada reaction. Sekiranya ada berat yang diletakkan di atas satu permukaan, sebenarnya kenapa berat itu boleh duduk statik kat situ? Because of ada reaction daripada bawah sehingga sesuatu jasad itu tetap maintain di atas sesuatu permukaan. Maknanya dekat sini, since ada weight, maknanya dia akan ada normal force. Nah, kembali kepada mathematical equation, yang pertama, since dia ada satu body yang bergerak pada arah X, disebabkan oleh ada satu wheel yang sentiasa berputar, maka kita boleh katakan bahawa this kind of free body diagram ini menunjukkan bahawa dia ada dua darjah pergerakan. Yang pertama, the ability of the body to move forward and backward. Dan another one, there is the ability of the wheel to rotate clockwise and counterclockwise. Because of that, this is 1 degree of freedom. Dia bebas bergerak ke hadapan dan ke belakang, dan akan ada satu wheel punya ability to rotate clockwise and counterclockwise. This also will given another 1 degree of freedom. Yes. Yes. Boleh? Okey. Nah, sekarang cuba kita developkan dia punya mathematical equation. Yang pertama, dia tanya kepada satu degree of freedom coming out from the body, which is M B Z B double dot. Boleh. M B B X dot itu adalah sama dengan negatif F X. Satu degree of freedom. Kemudian daripada satu degree of freedom, kita ada satu lagi degree of freedom, which is real dynamics. Yang kedua adalah dynamic. Equationnya adalah I with moment of inertia, saya denote sebagai IW, dikalikan dengan omega. This will be omega. Omega dot itu adalah sama dengan throttle torque ataupun TB, ataupun kita panggil sebagai drive torque, minuskan dengan TB, which is brake torque, ditambahkan dengan traction torque. Di mana traction torque itu adalah sama dengan Fx dikalikan dengan Rw. Di mana kita tahu bahawa Fx itu adalah sama dengan mu Fz. Kenapa Fx itu sama dengan mu Fz? Sebab asasnya semasa kita belajar dinamis, kalau kita ada satu jasad sedang duduk di atas satu permukaan, kemudian ditarik oleh satu towing force F, dan kita tahu bahawa body ini mempunyai jasad atau mempunyai berat weight, maka kat sini akan ada normal force. Apabila satu body ditarik di atas satu permukaan yang mempunyai permukaan yang tidak rata, maka dekat sini akan wujud geseran, di mana geseran itu hasilnya akan memberikan effect of friction force. Maka relation between the Fz and friction force itu adalah sama dengan Fr itu adalah sama dengan mu ataupun bukan geseran dikalikan dengan Fz normal force. Maka berintisarikan daripada cerita-cerita yang kita belajar di dalam dynamics, maka kita masukkan juga ke dalam this kind of mathematical equation. Maka kita tahu bahawa friction force di antara permukaan tayar dengan permukaan jalan itu adalah sama dengan Fx equal to mu dikalikan dengan Fz. Di mana kita tahu juga Fz itu adalah negatifnya weight. Fz itu adalah sama dengan negatifnya weight. Di mana weight itu adalah sama dengan mass dikalikan dengan gravitational acceleration. Maka kalau saya masukkan equation ini ke dalam ini, saya masukkan ini ke dalam ini, maka
final equation for this kind of fx will be fx will be equal to negative mu mg. Saya masukkan ini ke dalam this kind of equation, maka kita dapati bahawa TR itu adalah sama dengan negative mu mg multiply by r with. Faham setakat tu? Okey. Minggu lepas saya terlupa untuk masukkan equation longitudinal slip. Nah, selain kita siapkan this mathematical equation of quarter wave retraction model, kawan-kawan semua perlu tahu ada satu lagi equation yang perlu dimasukkan ke dalam simulation of quarter wave retraction model. Namanya adalah tire longitudinal slip. Tire longitudinal slip. What is tire longitudinal slip? Tire longitudinal slip ini adalah satu ratio yang menunjukkan bahawa adakah tayar itu slip ataupun spin. Maknanya kita boleh katakan bahawa tayar longitudinal slip ini hanya berkisar nilainya daripada 1 dan negatif 1. Ini adalah S. Tayar longitudinal slip biasanya para researcher di dalam otomotif memberikan tanda sebagai S ataupun lambda. Tapi dalam kondisi ini saya selesa untuk menggunakan S, maka tayar longitudinal slip ini saya denotekan sebagai S. Saya tak tulis dengan tanda sebagai lambda. Nah, S ataupun tayar longitudinal slip ini akan berkisar nilainya di antara 1 dengan negatif 1. Kenapa boleh jadi macam ni? Kerana tayar longitudinal slip ini berasaskan nilainya daripada 1 sehingga negatif 1 ini berasaskan daripada mathematical equation ini, di mana S itu adalah sama dengan VB minus VW dibahagikan dengan mana-mana nilai maksimum di antara VB dan VW. What is VB? Hello yang apa ke terus je. What is VB? What is VW? VB itu adalah velocity of the body, menunjukkan ini adalah VB, body velocity. Sementara VW itu adalah linear velocity of the wheel. Ni VW. Last week saya tak belajar. Hari ni saya top up balik. Macam mana boleh dapat VW? Equation ini boleh dapat VW dengan anggapan bahawa VW itu adalah sama dengan R wheel dikalikan dengan omega. Maka equation ini S boleh dimodifikasi menjadi VB minus R wheel dikalikan dengan omega dibahagikan dengan mana-mana nilai maksimum di antara VB ataupun RW dikalikan dengan omega. Equation ini menjadi nilainya 1 dengan negatif 1 itu adalah berasaskan this kind of mathematical equation. Saya buktikan kepada tuan-tuan semua macam mana equation ini boleh jadi 1, macam mana equation ini boleh negatif 1. Apa yang dikatakan dengan 1, apa yang dikatakan dengan negatif 1. Look at this. Kalau kawan bawa kereta tiba-tiba dengan kelajuan 100 km sejam di atas highway, tiba-tiba ada satu halangan which is cone dekat depan kereta tuan-tuan. What will you do untuk react pada keadaan tersebut? Awak bagi sudden braking, tekan brake kuat-kuat supaya tidak melanggar kod tersebut. Apa yang akan terjadi ketika awak tekan brake to maksimum? Yes, dia ada pitching. Apa lagi kondisi keadaan ketika itu? Ketika awak tekan bawa dengan 100 km/h, tiba-tiba ada halangan kon dekat tengah jalan, awak bagi brake maksimum supaya dengan inisiatif, dengan niat awak tidak mahu melanggar kon tersebut. Apa yang terjadi? Kereta akan slip kan on the road. Bila kereta tu slip on the road, keadaan itu namanya wheel slip on the road, slipping. Maksudnya apa? Slipping. S-L-I-P, slip. Apa maksud slip? Wheel sudah tidak berputar sebabkan oleh kawan-kawan tekan brake.
tapi ada inisial daripada body menyebabkan wheel itu diseret di atas permukaan jalan. Maka serit itu. Nah, condition itu menyebabkan slip ataupun tayar longitudinal slip itu nilainya 1. Di mana body masih mempunyai velocity tetapi omega ataupun wheel velocity ini sudah tidak ada. Kenapa equation boleh jadi 1 nilainya? Saya ambil this kind of equation. Saya anggapkan ini body velocity. Ketika body velocity itu sudah mencapai nilainya 110 ataupun 100 km per hour. 100 km per hour, 110 km per hour. Okey, kemudian omega sudah kosong. Even though R dah baru ada nilai, kata R radius of the wheel itu sekitar 0.2 meter. R ada nilai 0.2 multiply by 0, it will be 0. This will be 110. So 110 minus 0, it will be 110. Mana-mana nilai maksimum di antara keduanya, kita dapati bahawa this will be 0 and this will be 110 km per hour. So 110 divided by 110, nilainya akan jadi 1. Nah, keadaan wheel slip on the road disebabkan oleh ada inisial yang menyeret tayar di atas permukaan jalan, itu nilainya adalah 1. Ini adalah unwanted condition sebuah kenderaan ketika sedang dinamik. Kenapa unwanted condition? Dia menyebabkan beberapa kesan. Yang pertama, kemungkinan boleh menyebabkan kemalangan disebabkan oleh daya membrake yang maksimum diberikan ke atas tayar tersebut, menyebabkan jarak membrake itu lebih panjang, jarak memberhenti sebuah kenderaan itu lebih panjang, dan kemudian efek lainnya akan memberi kesan wear and tear kepada permukaan tayar. Tayar cepat haus dan kemudian tidak akan berkesan untuk mencengkam permukaan jalan. Nah, sekarang kita tahu ini adalah condition disebabkan oleh kita bagi brake maksimum ataupun sudden braking kepada sebuah kenderaan ketika sedang berdinamik. Apa pula yang terjadi kalau dengan nilai negatif 1? Rasa tak kalau kereta lumba sebelum dia nak macam kita tengok drag test yang 100 km per hour kan, 100 meter dibagi drag test, apa yang driver kenderaan tu buat? Dia akan rem dia punya enjin, dia dah masuk dekat gear 1 tapi dia tarik handbrake, wheel spin dekat atas jalan sampai berasap-asap tapi body tidak bergerak lagi. Betul? Maka keadaan itu kita boleh katakan bahawa body tidak bergerak, maka nilainya 0. Omega sudah ada, katakan omega dia sudah berputar sangat laju, katakan omega dia sekitar 10 radian per second. Makanya this will be 0.2, kat singkatan ada nilai 0.2 multiply by 10, dia akan jadi apa? Katalah 2 lah nilai ni. Okay, VB will be 0, ini akan jadi 2. So 0 minus 2 divide by 2, hasilnya adalah sama dengan negatif 1. Condition ini, makanya kita boleh katakan bahawa sekiranya tayar longitudinal slip itu merupakan nilainya negatif 1, maka kita tahu bahawa keadaan sebenar kereta tersebut adalah wheel sedang spinning on the road. Wheel spin tapi body tak bergerak. This condition, wheel slipping, body masih ada inertia, body masih bergerak tapi wheel sudah lock, tidak ada omega. This condition, wheel ada omega tapi body tidak bergerak. So this condition ini merupakan keadaan yang tidak kita kendaki di dalam sebuah vehicle dynamics, di mana hasil daripada keadaan negatif 1 ini menyebabkan wear and tear pada tayar, bunga habis dan menyebabkan cekaman tayar terhadap permukaan jalan ini berkurangan. Makanya di dalam vehicle dynamics, apa yang perlu kita tahu adalah kita juga perlu tahu bagaimana untuk menjaga permukaan tayar dengan memastikan tayar longitudinal slip ini menjadi 1, tidak menjadi 1 dan tidak menjadi negatif 1. Untuk itu, engineer otomotif telah mencipta satu condition, satu sistem di dalam kenderaan yang dinamakan anti-lock braking system, ABS. Kalau kawan-kawan pakai kereta-kereta yang terkini, anti-lock braking system itu telah menjadi sesuatu yang perlu di dalam sebuah kenderaan. Kenapa? Ini tujuannya untuk mengelakkan daripada tayar longitudinal slip itu menjadi nilainya 1 dan tayar longitudinal slip itu menjadi negatif 1,
Dan hasil yang terbaik sebenarnya ketika kereta sedang berada limit, tayar longitudinal slip itu adalah sebenarnya sekitar 0.2. Makanya, engineer otomotif, kalau kawan-kawan tengok dekat dalam kereta, anti-lock braking system itu akan memastikan ketika kita braking, tayar longitudinal slip itu adalah nilainya sekitar 0.2. Ini adalah tayar longitudinal slip yang optimum supaya kereta itu tidak akan jadi slipping on the road dan kereta itu tidak akan jadi windscreen. Okay, so kita lupakan ini. Sebab ini kawan-kawan semua akan belajar di dalam semester hadapan, iaitu vehicle control. Macam mana anti-lock braking system itu dikawal. Nanti insyaAllah saya juga yang akan. Okay, so daripada itu, hari ini saya nak ajak kawan-kawan semua untuk simulakan this kind of simulation model. Perhatikan di dalam grup kita, di SMS, dalam grup kita, saya ada berikan kawan-kawan parameters. Saya juga ada berikan kawan-kawan semua vehicle model yang telah saya siapkan di dalam MATLAB Simulink Software dan juga parameters di dalam MATLAB Simulink Software. So kawan-kawan semua boleh try to open. Okay, dalam masa yang sama saya akan tunjukkan juga kawan-kawan macam mana simulation model itu dibuat di dalam ini. Okey, perhatikan dekat sini. Nanti kawan-kawan cuba developkan the Simulink model dekat dalam Simulink masing-masing. Tapi sebelum itu, minta kawan-kawan semua perhatikan di hadapan bagaimanakah simulation model itu dijana di dalam MATLAB Simulink tersebut. Look at this. Berdasarkan this kind of mathematical equations, kita akan cuba untuk develop mathematical equation ataupun simulation di dalam MATLAB Simulink Software. Okey, yang pertama, kita tahu dia punya equation dia adalah Fx sama dengan negatif mu dikalikan dengan m dikalikan dengan g. Maka saya denotekan kat sini satu constant nilainya kat sini adalah m, which is mass of the body, ataupun saya denote sebagai md, mass of the body, dikalikan dengan gravity acceleration. So this will be constant. Okey, kemudian saya kalikan dengan mu siap-siap. Kat sini saya bagi input mu, input. Ini constant, ini input. Okey, kat sini sebenarnya adalah mu. Okey, so md multiply by g multiply by mu. Hasilnya adalah saya multiply by RW. Hasilnya dekat sini adalah TPR. Betul tak? Saya gantikan this kind of equation ke dalam ni, maka kita dapat bahawa Fx itu adalah sama dengan mu mg. Lepas tu saya kalikan dengan RW, hasilnya adalah traction tau. Maka equation kat sini kan ada plus TPR. Equation ini dah siap. So, sekarang brake torque tambah tolak. Okey. Brake torque itu adalah sentiasa minus daripada drag torque daripada traction torque. Maka dia kat sini akan diberikan satu constant nilai. Sebab kita tak modelkan brake, so kita tak constant, nilainya adalah 0, tidak ada braking input. Okey, kemudian akan ada drive torque TD. TD sebab tidak ada engine, so kita boleh letakkan nilainya pun constant 0. Dalam assumption untuk membuat vehicle model ini, assume-nya adalah kereta ini sedang bergerak dengan sesuatu kelajuan. So, constant untuk drive torque itu sudah 0. Maka output dia adalah IW dikalikan dengan omega dot. IW dikalikan dengan omega dot. Kalau saya bahagikan dengan IW, okay, saya bahagikan dengan IW, which is R1 divided by IW ataupun wheel moment of inertia, output dekat sini adalah jadi omega dot saja. Okey. Kemudian kalau saya integratekan omega dot, hasilnya adalah
saya integrate 1/s. Hasilnya adalah omega. Betul, bukan W, omega. Okey, cukup setakat itu dulu. Kemudian, kita look at the first mathematical equation, which is the first degree of freedom, which is hasilnya apa? mg multiplied by vx dot itu adalah sama dengan negative fx. Negative fx itu adalah sama dengan mu f sec. So kita boleh tarik dekat sini. Sini adalah fx. Okey. Saya buang mb kat sini, saya letak dekat bawah sini mb, maka ni dekat sini saya akan bahagikan dengan 1/mb. Hasilnya apa? Hasilnya dekat sini adalah vx dot. Saya integratekan this vx dot. Hasilnya adalah vx. Ini acceleration, ini akan jadi velocity. So, sekarang ingat tadi kaya longitudinal strip equation, S itu adalah sama dengan VB minus VB divided by mana-mana nilai maksimum di antara VB ataupun VW. Di mana VW itu adalah sama dengan R W dikalikan dengan omega. Makanya dekat sini kita dah ada VB, di mana VB itu adalah body velocity, which is same as Vx. Nampak tak ni? Body hasilnya adalah Vx. Vx itu adalah sama dengan VB. Makanya kita dah ada ini. Sekarang VW. VW kat sini ada omega. Kalau saya kalikan dengan RW, so saya letakkan gain multiply by RW. So omega kalikan RW, which is radius of the pin. Hasilnya dekat sini adalah VW. So boleh tak saya settlekan this kind of equation? Boleh. Di mana S itu adalah VB minus VW. So carikan add function which is plus and minus. So VB ataupun Vx itu akan sambung dekat plus, manakala VW akan sambung dekat minus. Hasilnya adalah ini VB minus VW. Divide by maksimum di antara VB dan VW. So cari dekat dalam simulink library browser, nanti carikan max. So tarik juga dua-dua nilai kat sini. So VW akan masuk sini juga, VB akan masuk kat sini juga. So dia akan pilih manakah nilai yang maksimum di antara keduanya. Maka dia dekat sini, since equation kat sini ada divide, maka kawan-kawan semua perlu cari divide dekat dalam simulink library browser, dia akan jadi X ataupun macam ni, atas kali bawah bagi. Kenapa jadi macam itu? Sebab di dalam matematik, nilai yang di atas sesuatu pembahagi, ini namanya adalah numerator. Kat bawah, ini namanya adalah numerator. Numerator itu adalah pembahagi. Makanya yang output VB minus VW akan disambung ke dalam numerator. Output di antara maximum between the simulation, the VB and VW akan disambungkan ke dalam pembahagi. Outputnya adalah tire longitudinal strip. So, output dia adalah tire longitudinal strip ni ataupun S, ini ada relations dengan mu. Maka kita boleh sambungkan ke dalam mu menggunakan satu ada lookup table. Sambung outputnya adalah. Maka sekarang kita sudah berjaya simulatekan the quarter vehicle traction model. Tetapi kawan-kawan perlu tahu, di dalam quarter vehicle traction model biasanya apa yang perlu kita tahu? Behavior apakah yang perlu kita tengok? Behavior apakah yang perlu kita assess? Yang pertama, biasanya kita pakai quarter vehicle traction model untuk assess the ability of the vehicle untuk braking, untuk acceleration. Makanya yang paling tepat adalah melihat kesan VW. Yang pertama, kita kena tap dekat sini, masukkan scope, tengok dia punya VW, velocity of the wheels. Kemudian we have to tengok juga velocity of the body, VB. So masukkan sini scope. Okey, kemudian kalau saya integrate sekali lagi,
Okay, Vx hasilnya adalah X, menunjukkan bahawa distance travels of the vehicle. So kita tab kat sini juga, masukkan satu cukup. Okay, so itu adalah macam mana simulation sebuah water vehicle traction model yang kita bangunkan di dalam MATLAB Simulink software. So kawan-kawan buka the MATLAB Simulink, saya juga ada bagi di dalam group vehicle model yang telah saya buat. Kawan-kawan boleh tengok, boleh tiru dan belajar cara macam mana saya bangunkan water vehicle traction model. Later on, kegunaan ini, masa bila kegunaan ini, masa semester hadapan, kawan-kawan akan belajar vehicle control. Dalam vehicle control, teknologi yang ada pada kenderaan sebagai contoh anti-lock braking system, ESP, Electronic Stability Program, Active Suspension, dan macam-macam lagi akan kita belajar bangunkan, akan kita belajar kawalkan, active your control dan sebagainya. So, menggunakan this kind of water vehicle traction model. Okey, saya serahkan kepada tuan-tuan untuk bangunkan the Simulink model berdasarkan model yang telah saya bagi. Mungkin kawan-kawan boleh ambil contoh daripada vehicle model yang telah saya bangunkan tersebut. Siapa tak faham boleh put your hand, I will come to you. I will teach you how to develop that kind of vehicle model.